Taska ikhlas akan menyediakan beberapa borang yang perlu diisi bagi memperolehi dan mengumpulkan segala maklumat yang berkaitan dengan kanak-kanak. Borang-borang tersebut akan merangkumi borang B1 iaitu borang maklumat diri kanak-kanak, borang B2 borang pendaftaran sekiranya kanak-kanak benar ingin memasuki taska ikhlas, borang B3 iaitu borang senarai semak pengesanan perkembangan mengikut kepada usia kanak-kanak tersebut, dan juga borang 4 iaitu borang rancangan pendidikan individu RPI, di mana borang ini merangkumi beberapa borang yang lain yang akan diterangkan nanti. Borang B1 merupakan borang maklumat diri kanak-kanak di mana ibu bapa perlu mengisi beberapa bahagian dalam borang ini. Yang pertama adalah maklumat diri kanak-kanak, yang kedua adalah latar belakang keluarga, yang ketiga terdiri kepada sejarah kelahiran kanak-kanak dan juga sejarah perubatan. Kemudian kita ada bahagian tingkah laku bermain kanak-kanak, personaliti kanak-kanak, sejarah pendengaran kanak-kanak, dan yang terakhir sekali adalah rawatan sebelum sekiranya kanak-kanak tersebut mendapat rawatan sebelum datang ke taska ikhlas. Borang B2 merupakan borang pendaftaran di mana borang pendaftaran ini hanya akan mengandungi maklumat-maklumat penting berkaitan dengan kanak-kanak. Borang ini hanya akan diberikan sekiranya kanak-kanak betul ingin didaftarkan di dalam taska ikhlas. Borang B3 merupakan borang senarai semak perkembangan kanak-kanak mengikut kepada tahap umur mereka yang tersendiri. Terdapat 5 tahap umur iaitu 0 hingga 6 bulan, 6 hingga 12 bulan, 1 hingga 2 tahun, 2 hingga 3 tahun dan juga 3 hingga 4 tahun. Dan dalam borang ini terdapat beberapa perkembangan yang akan kami lihat iaitu perkembangan fizikal dan psikomotor. Yang kedua adalah perkembangan sosial, sosio-emosi dan kerohanian. Yang ketiga adalah perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Kemudian kita akan ada perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran, dan yang terakhir sekali perkembangan kreativiti dan estetika. Okey, seterusnya merupakan borang 4 di mana borang 4 ini adalah borang rancangan pendidikan individu. Rancangan pendidikan individu adalah penetapan matlamat jangka panjang dan juga jangka pendek untuk kanak-kanak itu sendiri, dan matlamat jangka panjang dan jangka pendek ini perlu dicapai dalam tempoh masa yang ditetapkan serta menggunakan strategi ataupun pendekatan yang tertentu. Bagi memastikan matlamat jangka panjang dan juga matlamat jangka pendek berjaya dicapai, maka tugasan yang telah ditetapkan perlu dilakukan secara berulang. Oleh itu, penggunaan penilaian kekerapan analisis tugasan perlu dilakukan, dan setiap tugasan perlu dilakukan secara berulang dan perlu direkodkan supaya dapat melihat kekerapan kanak-kanak tersebut melakukan tugasan tersebut. Okey, borang yang seterusnya adalah borang penilaian kekerapan analisis tugasan time interval. Borang ini merupakan rumusan daripada borang yang tadi, di mana dalam borang ini kita akan melihat kekerapan dalam tempoh masa tertentu untuk melaksanakan tugasan serta pencapaian kanak-kanak dalam tempoh tersebut, sama ada masih lagi memerlukan bantuan sepenuhnya ataupun memerlukan bantuan separa, atau kanak-kanak tersebut boleh berdikari dengan sendirinya dalam melakukan tugasan tersebut. Setelah selesai membuat penilaian analisis tugasan, maka barulah kita boleh keluarkan laporan perkembangan, di mana laporan perkembangan ini mempunyai 6 bidang yang diperhatikan, iaitu perkembangan fizikal, perkembangan kreativiti dan estetika, perkembangan diri dan pemahaman, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal, dan yang terakhir adalah perkembangan sosial, sosio-emosi dan kerohanian. Setelah laporan perkembangan dikeluarkan, maka barulah kita akan boleh lihat secara jelas perkembangan kanak-kanak sebelum mendapatkan intervensi dan setelah mendapatkan intervensi.